Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabar rizam insyaallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulai yakunu minal muhtarin. Sadaqallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilam, Jawatan Kuasa Surau, sidang jemaah muslimin, muslimat tak ada, muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala mengizinkan sekali lagi pertemuan kita, perjumpaan kita malam ini untuk kita sambung kuliah kita masalah talak, ada kan? Masalah talak, bab munakahat, bab nikah kahwin, iaitulah bab talak itu di muka surat 284. Ya, ada kitab boleh semak, tak ada kitab dengar aja. Boleh kan? Boleh. So sini hebat-hebat tu yang saya respect tu. Baik, insya-Allah. Jadi kita lihat malam ni masalah talak. Talak ataupun tolak. Dalam masalah tolak, bahasa kita ni talak lah. Ada yang panggil tolak pun ada. Kan dia panggil tolak. Tolak tu tolak lah, tolak bas ke tolak kereta ke bukan. Tapi orang kita ni macam tu dah ada. Tak fasih bahasa Arab. Jadi tolak dah jadi tolak dah jadi tolak. Ya, tolakun tolak kan, tolak malikop tolak. Tapi dah jadi bahasa Melayu tolak. Tolak yang mana tolak tu lah kan. Ada juga panggil talak. Talak, T-A-L-A-K, talak. Tak kisahlah. Janji faham kan. Baik, kita lihat masalah talak atau tolak. 11.1. Jika lafaz talak diucapkan dalam bahasa Arab, jika lafaz talak diucapkan dalam bahasa Arab oleh seorang lelaki yang bukan berbangsa Arab, contohnya bahasa Melayu lah, kan kita ni bahasa Melayu, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, dia tak tahu maknanya, tapi diucapkan dalam bahasa Arab. Contohnya tolakuka ataupun anti tolikun, engkau tertalak ataupun engkau ditalak.
anti talikun. Anti itu untuk ganti nama kepada perempuan lah. Kan, maksudnya dia punya tu lah rumah dia. Okey, anti talikun. Sedangkan dia tak tahu maknanya. Tak tahu maknanya. Bagaimana dengan talak itu? Maknanya maka talak tidak jatuh kerana dia tidak memaksudkannya. Sebabkan dia tidak memaksudkan kepada jatuh talak, maka tak jatuhlah talak walaupun diucapkan dalam bahasa Arab. Tetapi jika lafaz itu dituturkan dalam bahasanya sendiri, dituturkan dalam bahasa Melayu, kita ni orang Melayu, cakaplah bahasa Melayu. Kalau Jawa cakaplah bahasa Jawa. Indon cakaplah bahasa Indon. Betul tak? Kalau Thailand kan, Siam cakaplah bahasa Siam. Songla kan, Songla cakaplah bahasa Songla. Patani cakap bahasa Patani kan. Tapi kadang-kadang bahasanya lebih kurang sama je macam kita. Maknanya tetapi jika lafaz itu dituturkan dalam bahasanya sendiri, ia membawa makna perceraian, maka talaknya jatuh walaupun dia tidak berniat demikian. Walaupun tak ada niat pun. Kan? Kenapa dia lafaz sarih? Kenapa jatuh? Kerana lafaz sarih. Melainkan lafaz kinayah. Kinayah ni lafaz sindir-sindir je tu. Kalau sindir-sindir, tengok pada niat lah. Maknanya dia kenalah buat pengakuan di depan hakim, pengakuan di mahkamah. Kalau dia niat jatuhkan talak, maka jatuh. Kalau tak ada niat, tak adalah jatuh. Macam tu. Sekiranya lafaz dalam bahasa sendiri, itu tidak jelas bermakna perceraian, maka niat menjadi syarat untuk menentukan jatuhnya talak tersebut, sebagaimana lafaz talak dalam bahasa Arab. Jadi maknanya innamal amalu biniyat lah, bergantung pada niat. An-niyatu bimaqasidiha. Kan, al-umuru bimaqasidiha. Setiap pekerjaan itu dengan maksud dia sendirilah. Kalau Nabi kata innamal amalu biniyat, setiap amalan itu berdasar pada niat. Wa innama likulli ri'in ma nawa. Seorang itu di atas apa yang diniatkan. Jadi kalau lafaz sarih dalam talak tak perlu pada niat, terus direct jatuh. Lafaz kinayah perlu pada niat. Sini-sini kan. Berseterusnya 11.2, seandainya suami berkata pada isterinya, aku tercerai daripadamu, dengan niat menceraikannya, maka talaknya jatuh. Seandainya suami berkata pada isterinya, aku tercerai daripadamu. Aku ni suami lah, tercerai daripadamu, daripada isteri dia. Macam terbalik cakap lah, macam calling cakap kan. Aku tercerai daripada kamu. Biasanya saya menceraikan awak, tu biasa guna pakai lah. Saya ceraikan kau, talak berapa lah, tak kisah. Ini bertukar dia punya ayat tu, beza sikit ayatnya. Ayatnya terbalik sikit. Maksudnya aku tercerai daripadamu, dengan niat menceraikannya, maka talaknya jatuh. Talak jatuh lah. Walaupun bahasa yang digunakan tu macam terbalik sikit lah, terbalik kod. Namun begitu, jika tidak disertai dengan niat cerai, talaknya tidak jatuh. Namun begitu, jika tidak disertai dengan niat cerai, talaknya tak jatuh. Sebab apa? Kerana bahasa yang digunakan tu terbalik sikit. Tak faham kita kan? Kalau depan hakim pun, hakim dengar pun pening sikit lah. Apa benda yang kau cakap? Kamu kata aku tercerai daripadamu kan? Hal ini adalah kerana lafaz tersebut apabila disandarkan bukan pada tempatnya, ia menjadi dalam bentuk kinayah, sindiran ataupun kiasan yang memerlukan kepada niat. Kerana cakap dia tu dah terbalik cakapnya. Aku tercerai daripadamu, bukan aku menceraikan engkau. Jadi lafaz yang sebegini dinamakan lafaz kinayah jugalah. Lafaz kinayah. So bergantung kepada niat suami. Ada tak niat untuk menjatuhkan? Okey. Jadi yang
buat penghakiman tu hakim lah. Hakim yang akan putuskan sama ada jatuh atau tidak. Kadang hakim dia tak putuskan masa tu. Waktu perbicaraan kadang hakim tak putuskan. Cuma dia ambil maklumat je daripada suami, daripada isteri. Okay? Ada apa yang suami lafazkan dan apa isteri dengar. Kalau tak dilafazkan, mungkin contoh kalau talak dalam bentuk SMS kan, WhatsApp kan, mana menghantar mesej kepada isteri, maka suami pun hakim pun akan minta kepada isteri, tunjukkan mana lafaz yang ditunjukkan, yang ditulis oleh suami kamu, yang dihantar oleh suami itu kepada kamu. Mana dia? Tunjukkan bukti lah. Printkanlah awal-awal sebelum bicara, printlah siap-siap sebagai bukti, nanti nak tunjukkan pada hakim. Macam tu. Mana print awal-awal? Kan, kalau seandainya handset itu bermasalah, macam mana? Kalau handset bermasalah, tak boleh dibuktikan. Itu sebabnya kalau seandainya si suami menghantar suatu mesej yang pelik kepada isteri, jadi isteri naklah snap lah, simpanlah benda tu, print out dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia boleh jadi bukti di mahkamah besok. Kalau tak simpan, rasa macam aduh lah itu hakim, tapi tah mana pun ia dah hilang lah. Dah hilang, tak boleh nak dibuktikan di mahkamah. Kan hakim tengok perlukan pada bukti. Bila waktunya dihantar, pukul berapa dihantar, kan, nombor apa nombor yang digunakan waktu hantar, nombor 019 ke 018 ke 01. Kadang suami banyak nombor, 10 nombor dalam handset jadi nombor mana yang digunakan oleh suami dia. Macam tu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, 11.3, jika suami berkata pada isterinya, engkau tercerai. Engkau tercerai, kau tercerai, kau tercerai. 3 kali disebut engkau tercerai, kau tercerai. So macam mana dalam masalah ni? Diselangi di antara ayat tersebut dengan diam yang dianggap memisah-misahkannya menurut pandangan umum, maka talaknya jatuh dengan talak 3. Subhanallah, Masya Allah. Okay? Kalau suami mengucapkan 3 kali perkataan cerai, kemudian diselangi setiap perkataan itu dengan diam yang dikira panjang daripada segi huruf lah. Segi huruf mana ni panjang tempoh ni. Mana diselangi di antara ayat tersebut dengan diam yang dianggap memisah-misahkan menurut pandangan umum, mana menurut huruf, dari segi pandangan huruf, maka talaknya jatuh dengan talak 3. Na'udzubillah min zalika. Itu sebabnya kena berhati-hatilah. Suami kena berhati-hati bila mengucapkan sesuatu dengan isteri. Tentu bergaduh ke kan? Kena bergaduh. Manalah dulu waktu kahwin tu memang orang kata sayang, I love you, darling kan, baby semualah kan. Tapi bila dah lama-lama, lepas tu dah bergaduh sana bergaduh sini, jadi suami pun dah marah, melapaskan talak dan sebagainya. Jadi kalau dah lapaskan itu 3 kali, kemudian tempoh masa tu 3 kali, panjang masanya yang boleh dianggap huruf memisahkan talak pertama dengan talak kedua dengan talak ketiga. So maknanya dikira sebagai dah jatuh 3 lah. Jatuh 3. Baik. Kemudian dalam penghakiman, jika dia mendakwa perulangan itu untuk membuat penegasan dakwaannya itu tidak diterima kerana berlawanan dengan keadaan zahirnya. So kalau seandainya benda dibawa ke mahkamah, kan, di mahkamah suami menyatakan bahawa aku bukan talak 3, aku talak, sebut talak kedua itu untuk menguatkan yang pertama. Dia sebut kali kedua tu untuk nak menguatkan yang pertama, dia sebut kali ketiga tu untuk nak menguatkan yang pertama. Okay? Sedangkan daripada segi huruf berlaku pemisahan yang boleh dianggap jatuh 3, yang boleh dianggap sebagai jatuh 3. So maknanya tetap akan jatuh 3 lah tentu.
Maksudnya di sini tengok situ, dalam penghakiman jika dia mendakwa perulangan itu untuk membuat penegasan dakwaannya tadilah. Dakwaannya itu. Jadi dakwaan itu tidak terima. Kenapa? Kerana berlawanan dengan keadaan zahirnya. Itu tetap 3. Walaupun dia kata saya sebenarnya 1 je, aku nak talak satu je. Aku tak ada nak talak 3 pun. Tapi wakil mana realitinya kan, dari segi uruf boleh kita anggap bahawa jatuh 3 kali. Dah jatuh 3. Macam tu. Kita nak tak nak kena jatuh 3 lah. Dia kena terima lah keadaan tadi. Okey, tengok lagi di muka surat belakang. Namun jika perulangan tersebut berturutan dengan niat membuat penegasan, maka jatuh talak 1 sahaja. Namun jika perulangan disebut 3 kali tadi, secara rebutan tadi dengan niat untuk talak 1 kan, maka jatuh talak 1 je lah. Mungkin kena buat akuan bersumpah. Kena buat akuan bersumpah depan hakim, menyatakan bahawa aku niat 1 je, tak ada niat 3 pun. Macam tu. Walau bagaimanapun, jika perulangan itu dengan niat talak 3, maka jatuh talak 3. Begitu juga jika dia mengulanginya tanpa niat. Begitu juga jika dia mengulanginya tanpa niat, berdasarkan zahir lafaz, jatuh. Walaupun dia tak ada niat, jatuhlah. Okay? Apalagi kalau dia memang ada niat, dia kata memang dia ada niat. Saya sebut 3 kali itu memang ada niat tu jatuhkan tidak. Memang yang kata dah bonci lah, saya kata ni. Dah bonci, sebonci-bonci lah kan. Tak nak pandang dah muka tu sebabkan bonci tu. Meluat tengok kalau tengok dia punya suami tu nak termuntah, dia tengok isteri tu, dia tengok muka isteri tu macam nak termuntah lah. Tak ada dah selera kan. Tak lagi. Feeling pun tak ada. Feeling mana perasaan. Tahu tak? Perasaan dia pada isteri dah tak ada dah. Hamba lah. Kan? Hamba apa? Tawa kan? Hamba, tawa. So, jatuhlah 3. Walaupun bagaimanapun keputusannya atas hakim. Hakim lah yang kan buat keputusannya. Hakim pun kadang-kadang mereka pun berbincang sesama hakim juga. Kadang-kadang keputusan tidak dibuat waktu perbicaraan. Keputusan dibuat kemudian. Setelah hakim yang membicarakan kes itu membawa perkara itu dalam mesyuarat di kalangan hakim sahaja, kat situ barulah ada keputusan. Macam tu. Kemudian keputusan itu akan dicetak, diprintkan, dan hakim pun sign. Mana dikira sebagai perintah mahkamah lah. Perintah mahkamah mana berlaku perceraian dengan talak 3 contoh. Kemudian perceraian itu naklah didaftarkan di pejabat agama yang terdekat. Setiap perceraian mesti didaftarkan di pejabat agama yang terdekat. Biasanya ini akan disebut dalam perintah mahkamah. Dan berapa talak yang jatuh akan disebut dalam perintah itu. Kalau jatuh talak 3, maka talak 3. Kalau jatuh talak 1, maka talak 1. Kalau jatuh talak 3, maknanya perempuan tadi mestilah, kalau dia nak berkahwin dengan perempuan lain kan, maka dia naklah tunggu dia punya habis edah kan, barulah berkahwin dengan orang lain. Kalau lelaki tadi tak boleh lagi berkahwin dengan dia. Kalau nak kahwin semula mestilah dengan cini buta lah. Cini buta. Macam tu. Boleh kan tuan, faham? Kemudian seterusnya 11.4. Jika suami berkata pada isterinya, insya-Allah, ada perkataan insya-Allah, engkau tercerai. Ada pula perkataan insya-Allah. Mungkin suami tak confident kot. Suami tak confident nak cakap, nak ceraikan. Dia sebut insya-Allah, engkau tercerai. So macam mana dalam perkara ini? Dalam hal ini talak tidak jatuh sekiranya suami mentaklik talak itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taklik ni mana macam ikat. Dengan ikat dengan perkataan tadi, insya-Allah.
Dalam hal ini talak tak jatuh sekiranya suami mentaklik talak itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini adalah kerana kehendak Allah Ta'ala sesuatu yang tidak diketahui. Mana kita tahu kan kehendak Allah? Jika suami tidak bermaksud mentaklik talak dengan kehendak Allah, bahkan bertujuan untuk mendapat keberkatan ataupun tiada sebarang maksud, maka talak jatuh. Kalau suami hanya mengucapkan perkataan insya-Allah, tetapi bukan dengan maksud kehendak Allah Ta'ala tadi, tetapi dengan maksud takarrub. Takarrub ni menghampirkan diri pada Allah, ataupun tabarruk untuk mendapatkan keberkatan kepada Allah, kan? Maka talak itu jatuh. Talak itu jatuh. Ataupun suami cakap insya-Allah tetapi dia tidak ada maksud insya-Allah. Dia sebut insya-Allah tapi dia tidak ada bermaksud dengan insya-Allah tu. Kerana Allah Ta'ala tu dia tak ada niat pada dalam hati dia. Hanya sebut-sebut macam tu je. So talak akan jatuh. Talak akan jatuh. Adakah macam tu Ustaz? Ada. Kan? Maknanya ulama dia buat benda ni, dia susun benda ni, mesti benda tu pernah berlaku. Takkan sesaja je susun tapi tak berlaku. Mesti, walaupun benda tu kata nadir, jarang berlaku, kadang-kadang berlaku, tetapi boleh berlaku. Boleh berlaku. Kerana ada juga suami berkata begitu, insya-Allah dia kata kau tercerai. Mungkin dia nak sadapkan telinga isteri dia kot. Dia nak sadapkan telinga isteri dia, maka dia sebut insya-Allah kau tercerai. So macam mana dalam bab ini? Okay, kalau suami betul-betul ada niat insya-Allah itu dengan kehendak Allah, maka tidak jatuh. Tapi kalau suami sebut insya-Allah itu untuk litabarruk, untuk mendapat keberkatan pada Allah, atau litakarrub, untuk menghampirkan diri kepada Allah, maka talak itu jatuh. Ataupun suami tak ada niat apa-apa, tapi sebut insya-Allah, tapi tak ada niat apa-apa, hanya sekadar sebut begitu saja, so talak akan menjadi jatuh. Masya-Allah. Okay? Macam-macam ni. Ni antara contoh kes lah. Kalau kat mahkamah tu tak macam-macam. Kadang hakim pun pening tu kan. Macam-macam masalah Malaysia ni. Kadang lepas cerai, kadang dah cerai rujuk, dah cerai rujuk semula kan. Pening. Itu sebabnya setiap berlaku perceraian mestilah dibuat pengesahan di mahkamah. Kan? Bila tak kisahlah siapa yang yang adukan ke mahkamah, sama ada isteri ataupun suami. Kalau suami dia faham tanggungjawab dia, bila dia dah ucapkan talak, dia kena pergi mahkamah buat pengesahan bahawa dia telah menceraikan isteri dia. Macam tu. Ada suami bila dah lapaskan cerai, dia diam macam tu je. Yang pergi ke mahkamah ni isteri. Minta supaya disahkan buat pengesahan lapas cerai suami dia. Suami dia ucap lapas cerai. Macam tu. Ataupun kadang-kadang dua-dua pergi. Dua-dua sendiri pergi, mana dia kata suami saya dah cakap macam ni, kan, jadi kami dua-dua lah pergi mahkamah. Kadang-kadang mereka datang macam agama dulu. Bila dah tanya dengan pegawai macam ni, disuruhkan pergi mahkamah, jadi dua-dua pergi mahkamah. Itu senang. Tersenang dua-dua pergi mahkamah. Yang ini masalahnya, kan, dua-dua tak pergi. Bila dah berlaku perceraian, suami dah ucapkan benda tu, dua-dua senyap. Dua-dua buat hal masing-masing je. Walaupun hidup dalam satu rumah. Engkau aku lantaklah engkau, dia kata. Masing-masing dah buat tak tahu. Tiba-tiba rujuk semula. Dah berdua duduk, akhirnya rujuk. Macam tu kita rujuk balik lah. Kan? Rujuklah balik. Dua orang tinggal rujuk. Lepas itu lama tu bergaduh balik. Corai balik. Kan? Ni yang pertama tadi tak buat pengesahan mahkamah lagi dah. Tak balik.
cerai pertama tu dah. Lepas tu cerai balik. Dah 2 kali nikah bersama dan 2 kali cerai. Macam tu. Jadi itu yang kadang-kadang kita ni poning. Ni datang ke pejabat agama ni ni datang ke mahkamah ni nak buat pengesahan lapas cerai yang mana satu ni. Lapas cerai yang mana satu ni, yang tahun berapa punya lepas cerai. Tu yang kadang berbeli-beli sikit. Ni pening juga tu hakim nak menentukan. Mana nak kena settlekan satu-satu. Cerai pertama, lepas tu rujuk pertama, cerai kedua, rujuk kedua. Kalau ada lagi cerai ketiga, lagi pula pening pula. Cerai ketiga pula. Lepas tu pula masa cerai tu pula, contohnya ada pula anak pula tiba. Beranak ada. Time cerai tu dalam masa nak rujuk tu, cerai pertama, kan, cerai pertama, lepas tu sebelum rujuk tu dah beranak dah perempuan tadi. Macam mana tu? Tu yang paling anak ni sah taraf ke tak sah taraf. Gitu. Itu sebabnya setiap kali perceraian mestilah buat pengesahan ke mahkamah. Kalau rujuk, buat pengesahan rujuk cepat. Lepas tu bolehlah bakal bersama semula kan. Sebab kadang tak tahu apa yang berlaku kemudian. Seterusnya tuan-tuan, 11.5. Okey. Ada gambar? Gambar tak? Ada? Okey. 11.5 tuan-tuan, jika isteri mengucapkan perkataan yang tidak disenangi oleh suaminya seperti bodoh, oi bodoh, oi bahlul kan, oi bangang, oi gila, oi babi, macam-macam lah. Yalah dah bonci, dia dah bonci, macam-macam perkataan yang kesat-kesat lah. Kesat-kesat yang orang kata yang menyakitkan hati dan perasaan akan keluar bila nak marah. Seperti suami mengucapkan perkataan sapih, hai bodoh. Isteri mengucapkan perkataan pada suami. Jika isteri mengucapkan perkataan tidak disenangi oleh suami, seperti dia kata suaminya orang bodoh ataupun orang keji, khashis, khasin yasin, khashis. Kalau bodoh sapih, sin pa ya ha sapih. Lalu suami pun menjawab, jika aku seperti yang engkau ucapkan, engkau tercerai. Tu menjawab, jika saya ni sebagaimana apa yang kau ucapkan itu, maka tercerai. Itu suami balas lah. Suami balas. Boleh si cakap, dia kata suami dia bodoh, dia suami dia bangang ke, dia suami dia bahalul ke kan. Bahasa-bahasa yang tak sesuai lah dia guna pakai. Jadi kemudian suami pula balas, kalau betul lah dakwaan engkau tu, engkau tercerai. Macam tu. Andainya suami membalas kata-kata cacian isterinya untuk menunjukkan kemarahannya dengan lafaz talak, maka talaknya jatuh, walaupun suami bukan seperti yang dinyatakan oleh isteri. Kalau suami dia balas kata-kata makian daripada isteri tadi untuk menunjukkan kemarahan dia kepada isteri dia dengan lafaz yang diucapkan oleh isteri. So jatuh talak tak? Maka talak jatuh walaupun suami bukan seperti yang dinyatakan oleh isteri. Walaupun suami itu pandai. So isteri dia kata dia bodoh, tapi dia tak bodoh, dia pandai. Ataupun mungkin dia kata, isteri kata kau ni miskin, oi si miskin, sedangkan suami itu tidak miskin, suami dia kaya kan. Tapi ialah isteri dah marah, dia akan cakap lah macam kat suami dia kan. Jadi kalau suami balas itu macian itu kan, cacian tadi, dengan dia marah tu kerana perasaan marah dia, dia ucapkan perasaan marah dengan sebut talak sekali, cerai, maka jatuh talak walaupun suami bukan seperti ini dakwakan isteri dia. Hal ini seolah suami berkata, jika aku sebagaimana sangkaanmu, engkau tercerai.
Hal ini seolah suami berkata, jika aku sebagaimana sangkaanmu, maka engkau adalah tercerai. InsyaAllah. Sementara itu tuan, sekiranya suami mentaklik lafaz talak itu dengan wujudnya sifat bodoh. Sementara itu sekiranya suami mentaklik, taklik ini mengikat lah. Kan lafaz taklik kan, lafaz taklik mengikat. Jika suami mentaklik lafaz talak itu dengan wujudnya sifat bodoh atau keji atau tanpa sebarang maksud, maka talak jatuh apabila sifat yang ditaklik dengan talak itu benar-benar wujud. Suami mentaklikkan isteri pula. Kalau engkau ni jika suami mentaklik macam tadilah, jika engkau seperti yang kau ucapkan, kau tercerai kata dia kan. Jika suami mentaklikkan lafaz talak itu dengan wujud sifat bodoh, dengan wujudnya sifat bodoh atau keji atau tanpa sebarang maksud, maka talak jatuh apabila sifat yang ditaklikkan dengan talak itu benar-benar wujud. Jadi kalau seandainya suami memang dia bodoh, atau suami memang miskin, kemudian disebut pula perkataan cerai di ujung dia tu, maka jatuhlah talak. Macam itulah. Gitu. Kerana hakikatnya memang suami miskin ataupun suami bodoh. Gitu. Oleh itu jika suami bukan orang yang bodoh atau keji, maka tak jatuh talak lah. Kalau sebaliknya tak jatuh lah. Gitu. Kemudian orang yang bodoh ataupun si sapih, sin pa ya ha, sapih ni bodoh lah. Orang yang bodoh ialah seseorang yang perlu dikawal hartanya kerana pengurusannya yang buruk. Itu maksud bodoh. Maksud bodoh ini adalah seorang yang perlu dikawal harta dia. Kenapa dia tak pandai menguruskan harta? Maka orang itu dikatakan sebagai si sapih, orang yang bodoh. Orang keji, si hasis pula, ialah orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia, atau orang yang berbuat sesuatu yang tidak sepadan dengan dirinya kerana bakhil. Ini pun dimasukkan sebagai orang keji. Orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia, atau orang yang berbuat sesuatu yang tidak sepadan dengan dirinya kerana sifat bakhil. Baik, sebentar. Kemudian kita lihat 12.0 rujuk dan hukum yang berkaitan dengannya. Talak yang dilapaskan oleh suami pada isterinya adalah dalam satu daripada keadaan-keadaan berikut. Talak yang dilapaskan oleh suami terhadap isterinya adalah dalam satu daripada keadaan-keadaan berikut. Pertama, suami menceraikan isteri sebelum persetubuhan. Itu keadaan pertama. Nanti akan diperbincangkan belakang lah. Pertama, suami menceraikan isteri sebelum persetubuhan. Belum bersetubuh, dah diceraikan. Kan? Yang kedua, suami menceraikan isteri dengan tebus talak. Khulu', tebus talak. Sama ada sebelum ataupun selepas persetubuhan. Itu keadaan kedua. Yang ketiga, suami menceraikan isterinya selepas persetubuhan. Suami menceraikan isteri selepas persetubuhan dengan talak satu ataupun talak dua. Yang keempat, suami menceraikan isteri dengan talak tiga. Okey, kita lihat yang pertama, talak sebelum persetubuhan. Macam mana talak sebelum persetubuhan? Apabila suami menceraikan isterinya sebelum berlaku persetubuhan perkahwinan. Sebelum persetubuhan, perkahwinannya terputus sama sekali. Sebagai dinamakan istilah pasarannya bain, yang tidak boleh rujuk kerana isteri tidak wajib beredah. Yalah, belum bersetubuh lagi tiba-tiba dah cerai. Ataupun contoh pagi nikah, dasar suami isteri, potang dah kena dah ditalak isteri. Tak apa kena marah kan? Ada orang tak kena kat dia. Suami isteri ada tak kena kan? Bongi kan. Pagi tu kahwin okey. Dah potang tu dah naik syekh pula dia. Dah bongi dia. Tak apa kena tak tahu. Kan? Pukul 3 dia dah ceraikan isteri dia. Maknanya belum berlaku persetubuhan, malam tu dia dah menceraikan isteri. Okey. Kalau macam ni macam mana tuan? Adakah isteri tu kena beredah ataupun tidak? Dia tak perlu beredah lah.
Istilahnya orang kata, istilah lainnya ialah janda berhias. Janda berhias. Maksudnya belum disetubuhi lagi, tiba-tiba dah diceraikan oleh suami. Istilahnya janda berhias. Kalau dalam konteks undang-undang ni, mana-mana janda berhias yang nak berkahwin, kan, tiba-tiba ada lelaki lain nak kahwin dengan dia, maka dia kena ada kebenaran mahkamah. Dia kena ada mahkamah lah. Sebab dia ada status ni janda berhias. Gitu. Baik. Apabila suami macam mana? Talak jatuh tak? Talak satu. Jika suami menceraikan isteri sebelum persetubuhan perkahwinan, perkahwinan terputus sama sekali, dia katakan sebagai bain yang tidak boleh rujuk, kerana suami tidak wajib beredah, isteri tidak wajib beredah. Cuma dia tak sebut sini talak berapa. Cuma tak sebut talak satu ke, talak dua ke, talak tiga. Cuma disebut sini tidak boleh rujuk, kerana isteri itu tidak wajib beredah. Kan? Kita tengok balik lagi. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, apabila mereka berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikannya sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitung masanya. Mana tak ada iddah dia. Walaupun dia tak sebut talak berapa, tapi disebabkan belum disetubuhi lagi, kan? Jadi maka tak boleh rujuk, mana tak ada iddah. Gitu. Melainkan kalau seandainya pernah bersetubuh. Kalau pernah bersetubuh, barulah. Kalau talak satu, talak dua, ada iddah lah. Kalau talak tiga, kaedah orang kata bain kubra lah. Bain kubra, hanya tu. Dia seru isteri yang diceraikan dengan talak satu atau dua tersebut tak halal bagi suaminya. Nampak? Dia seru isteri yang diceraikan dengan talak satu atau dua tersebut tak halal bagi suaminya, melainkan dengan akad nikah atau mas kahwin yang baru atas pilihan dan persetujuan isteri itu. Semakna kalau nak bersama semula, mesti akad nikah yang baru. Mesti akad nikah yang baru. Jadi makna talak tu dah macam so dia talak, contoh talak satu ataupun talak satu ke talak dua, makna hukumnya tetap tak halal, dia kata. Hukum tetap tak halal isteri untuk suami itu bersama isteri semula, kan, kecuali dengan akad nikah yang baru. Kena akad nikah baru. Gitu. Yalah. Tapi benda ni jarang berlaku lah. Walaupun berlaku, tapi ada berlaku. Bila ulama dia susun kitab, biasanya dia sebut tu mesti ada berlaku. Walaupun mungkin kadang-kadang nadir, jarang berlaku. Tapi macam dalam kata fiqh minhaji ni, kan, dalam kitab fiqh minhaji ni, penyusun atau ulama mengarang ni, Mustafa Al-Bugha, kan, jadi Mustafa Al-Kin ni, dia sebut masalah ni dalam kitabnya, kan, kebiasaannya masalah-masalah yang biasa berlaku, biasa berlaku dalam masyarakat. Itu sebab ini dimasukkan dalam kitab dia. Itu juga contohnya kitab Al-Mu'tamad. Kitab Al-Mu'tamad yang dikarang oleh Wabah Zahili tu, kitab dia ada 5 jilid tapi tebal-tebal lah, kan. Dalam itu dia masukkan perkara-perkara yang biasa berlaku di kalangan masyarakat saja. Yang tak biasa berlaku dia tak masukkan. Gitu. Ada juga kadang-kadang kitab turas ni, kadang-kadang
dia masukkan benda dalam tu, kadang-kadang benda tak jangan berlaku pun dia masukkan juga. Contohnya kitab Kashful Lusam. Kitab Kashful Lusam ini ialah kitab Jawi lama tu, dia ada 2 jilid. Tapi dalam kitab itu dimasukkan benda yang kadang-kadang macam tak logik berlaku pun dimasukkan juga. Benda tak logik berlaku pun dimasukkan juga dalam masalah tu, dalam kitab dia. Kitab Kashful Lusam ni ialah kitab macam soal jawab macam tu. Question answer macam tu kan. Kita Kashful Lusam. Faham kan tuan? Kita tengok semula. Jika isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 tersebut, justru isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 tersebut tidak halal bagi suaminya, melainkan dengan akad nikah atau mas kahwin yang baru atas pilihan dan persetujuan isteri. Macam tu. Sebab apa berlaku itu? Kerana belum berlaku persetubuhan, dah diceraikan. Lainlah kalau dah pernah berlaku persetubuhan. Kalau dah pernah berlaku persetubuhan, maknanya kalau suami lafaz talak 1, maka talak 1 lah. Kalau suami lafaz talak 2, talak 2 lah dia. Macam tu. Maknanya adalah tempoh iddah pada isteri tu. Kalau ni dia tak ada tempoh iddah. Macam tu. So mana kalau nak kahwin pun mesti ada perintah mahkamah lah. Dia ada perintah mahkamah. Mana kalau nak kahwin kali kedua, macam tolak isteri tadi nak kahwin kedua, ada perintah mahkamah. Tiba-tiba nak kahwin, perintah mahkamah. Baik. Tetapi jika isteri itu diceraikan sebelum persetubuhan, dengan talak 3, dia tidak halal bagi bekas suaminya, melainkan isteri itu telah berkahwin dengan lelaki lain dan telah bersetubuh dengannya. Sama jugalah. Mana kalau suami menceraikan isteri tadi, pagi kahwin, petang corai, terus talak 3. Memang bongih betul dia kan. Bongih betul dia. Terus ditalak 3. Ada juga orang-orang kan talak 10 pun ada. Ada talak 10. Habis Ustaz, kalau talak 10, talak berapa je tu? Talak paling last pun 3 lah. Paling last pun 3 lah. Jadi kita jatuh talak 3 lah. Walaupun dia kata talak 10. Tempat talak 10 tak ada. Yang paling last yang ada talak 3. So talak 3 lah. Walaupun dia sebut talak 10. Baik. Tetapi jika isteri itu diceraikan sebelum persetubuhan dengan talak 3, dia tidak halal bagi bekas suaminya, melainkan isteri itu telah berkahwin dengan lelaki yang lain dan bersetubuh dengannya. Setelah itu dia diceraikan oleh suami yang kedua tadi dan habis tempoh iddah perempuan tadi, barulah bekas suami yang menceraikannya dengan talak 3 dahulu mengahwininya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Akad nikah. Tapi kalau yang pertama tadi kan, dia boleh lagi bersama tapi dengan akad nikah barulah. Baik, seterusnya perceraian dengan khulu', tebus talak. Apabila perceraian khulu' berlaku, perkahwinannya putus sama sekali, namanya talak bain. Tapi bain sughra, bukan bain kubra. Apabila perceraian khulu' berlaku, khulu' ni tebus talak. Suami kata, aku boleh ceraikan kau dengan syarat kau bagi aku 10,000. Suami ni dia tak nak diceraikan, mungkin dia sayang apa kan. Tapi isteri minta je, asyik minta, siang malam pagi petang, sonjo pun minta lagi suami ni. Ceraikan aku kan. Sampaikan dia panggil dia punya geng-geng dia kan, nak pukul suami dia. Nak pukul suami dia supaya minta suami menceraikan dia. Okey, suami kata, saya boleh ceraikan dengan syarat kau bagi aku 10,000, ataupun dengan syarat kau bagi aku 3 juta. Dengan syarat mungkin. Yalah, mungkin suami dulu mungkin dia pernah bagi duit kat isteri dia 3 juta kan, mungkin dia minta balik lah 3 juta tu. 3 juta kan. Yalah, dulu waktu dulu sayang, jadi sanggup bagi berapa. Isteri minta 3 juta pun bagi 3 juta. Isteri minta 4 juta, bagi 4 juta.
Tapi kan bila dah tak sayang, suami pun minta lah balik duit balik. 3 juta dia bagi tu. Itu pun kalau ada 3 juta tu lagi. Kalau dah ada habis dah habis 3 juta tu tak ada lagi lah. Kan? Dah ada joli sana joli sini. Baik. Apabila perceraian khulu berlaku, perkahwinannya putus sama sekali. Namanya bain sugra, bain kecil. Yang mana tidak boleh rujuk. Sama ada khulu sebelum ataupun selepas persetubuhan. Sama ada khulu itu berlaku sebelum persetubuhan ataupun selepas persetubuhan. Sehubungan itu, dia boleh mengawini bekas isteri semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Nak kahwin semula boleh, tapi akad nikah yang baru dia. Mana isilah borang macam mana saya balik. Buatlah online lah. Masuk dalam spam tu online. Benar nikah online. Benar nikah online. Bukan nikah online. Anda kena faham tu. Benar nikah online lain. Nikah online lain. Benar nikah online tu maknanya kamu online masukkan data maklumat kamu dalam komputer, dalam sistem perkahwinan Islam itu. Itu namanya benar nikah online. Kalau nikah online lain lagi. Beza tu. Nikah online tu seorang ke sini, seorang ke kunci. Suami pengantin lelaki dekat sini, pengantin perempuan ke kunci. Lepas tu pengantin perempuan tu adalah dia punya juru nikah semua kan. Gitu. Jadi berkomunikasi dalam talian lah. Okey. Talian. Tapi sekarang ni dah di KIB kan. Nikah online ni KIB. Di KIB kan, di Selangor pun KIB lah ditangguh. Sebab ada yang ada bantahan lah. Tamu macam perempuan kan, dia tengok suami ni lawa-lawa ke komputer kan, mula dia risau. Kenapa abang ni bersamping ni kan, berkamping, bertanjak semua ni dah kan, risau dia. Takut suami nikah online tu tak. Jadi isteri pun risau kan macam tu. Kono pula abang tu duit banyak, gaji besar kan, orang kaya duit banyak, itulah ramai minat, betul tak? Okay. Jadi isteri pun peteng perhati kan, apa buat suami aku ni kan, dengan pakai samping semua kan, lawa dengan hutang dia tadi lawa kan, macam tu. Dia risau dia tu kan. Tu yang tak tu yang ditangguhkan di KIB kan, nikah secara online. Gitu. Baik, seterusnya habis dah? Cukup? Isyam macam dah? Nah, okey, cukup sekadar itulah perbincangan kita sampai 12.2 InsyaAllah akan datang kita sambung lagi perceraian dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan pula. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, kalau ada pertanyaan, kalau ada, tak ada kita tutup. Ada? Tak ada? Tiada. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alim taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatayya alim nawina qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fil arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin, Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum wa minkum taqabbal.